Siapa yang join kita dekat Facebook, terima kasih juga join malam ni. Dan juga siapa yang join kita dekat Instagram, terima kasih juga join. Boleh tinggalkan komen sama ada anda boleh dengar dengan clear ataupun tidak audio saya. Yes, hi, I'm Taufik. Hi, saya Taufik. Okay. Hi, tu. Okay, tunggu saya untuk masuk di Instagram. Okay, tak ada? Di Facebook. Tak boleh cakap. Okay. Kita cuba nak masuk dekat Instagram. Sekejap, I ni cakap clear. Okay. Yes, siapa cakap introvert loser tu nak kena. Okay. Ni geng introvert dah datang dah. Okay. Terima kasih siapa yang baru join tu. Kita tunggu Saada untuk request. Okay. Saada. Okay. Masuk Okay dah. Okay, dah masuk Instagram. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Hai. Okay. Waalaikumsalam. Okay, Saada. Malam ni kita bersiaran di Instagram dan juga di Facebook Introvert Asia. Okay. Audio kita orang dua jelas ya? Kita tanya penonton. Audio kita orang jelas ke? Hello, Assalamualaikum. Ataupun tak jelas? Jelas tak? Ke berdua ke? Alright, jelas. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah jelas ya. Thank you Ain Taufik, cakap jelas. Okay. So, tak ada, kita nak cakap nak borak apa ni malam ni? Sambil lepak sambil borak Sambil lepak sambil kita borak ni. Kita nak borak apa ni malam ni? Okay, malam ni tajuk kita online bising, jumpa senyap. Online bising, jumpa senyap. So, tak ada rasa, tak ada ni. Sebelum tu, sebelum tu saya nak memperkenalkan Saadah ni siapa sebenarnya. Saadah ni adalah salah seorang komuniti Introvert Asia. Komuniti Introvert Asia yang kita rekrut pada hujung tahun lepas. Okay, dan Saadah salah seorangnya yang menyambut kunjungan kami untuk bersama-sama dalam komuniti Introvert Asia. Okay. Saadah nak cakap apa ke? Kenapa Saadah join? Kenapa Saadah terbuka hati untuk join sebagai salah seorang komuniti Introvert Asia? Okay. Introvert Asia First sebab di timing tau, masa jumpa Introvert Asia tu, sebelum tu saya rasa macam memang fokus pada develop diri sendiri lah. And then masa tu pun baru buat test personality and then dia macam memang kata kita ni introvert. Sebelum tu kita rasa kita introvert dan extrovert, macam ambivert lah. Tapi after a few things happen then kita realise macam kita macam more dominant to introvert, and then kita pun macam keep on cari lah things yang related to introvert sebab kita macam I've never thought that I'm introvert. I mean like orang akan cakap saya lebih kepada extrovert, tapi saya rasa macam saya lagi suka macam saya rasa lah macam saya ni malas nak cakap, saya macam banyak tulis dan macam tu saya tak pernah betul-betul fokus dekat traits of introvert tu, walaupun saya ada. Dia macam obviously kau ada, tapi saya macam ni apa tu,
bukan tu sangat lah. Lepas tu until one day I found macam saya pun jumpa introvert Asia. So apa lagi kan dah nampak ada introvert Asia. Okay terus kita grab lah macam tu. And then Kira macam, uh, kira bila macam saya belajar. tak ada yang different juga ni Tuhan. Berjumpa dengan introvert Asia ya. Ada orang bagi salam ni. Assalamualaikum dan ada yang paling kurindui. Apa Oh ni? Nana Nur Diana. junior dekat KPTM. Cik adik seorang ni. Salam Nana, sihat ke? Okay. Terima kasih join kita malam ni. Okay, so balik pada topik kita, online dating, jumpa senyap. So ada ni sebenarnya bising ke senyap dekat online? Okay, kalau saya nak Dia tanya online. soalan tu dekat viewer boleh tak? Saya ni bising ke? Boleh juga. Sebenarnya. Yang join Apa kita malam ni, bising ke senyap bila online? Dekat social media. Bising ke senyap? Kita tengok berapa ramai yang bising, berapa ramai yang senyap. Geng-geng introvert munculkan diri anda. Tak ada yang komen lagi. Belum Nampaknya ada yang komen lagi. Nampaknya semua pendiam ke kat sini? Okay. Okay. Media sosial dia sekejap. Semuanya tak bising. Kak Sada tahu alah nak kena teka seorang-seorang ni. Ni semua Nana, Raihan, Cikgu. Siapa lagi ni? Cik Ros. Saya kenal. Abang Numan. Zain Abdul Hai Kak. Dr. Syamsul pun masuk. Okay. Okay tak apa. 50-50. 50-50. Ada cakap saya tak tahu tapi teringin nak tahu. Saya tak tahu mungkin nak tahu. Hai Raihan, okay. Hai Raihan, hai. Okay, ramai je tak ada bawa geng malam ni yang join Introvert Asia punya bersama Introvert Asia live malam ni. Siapa-siapa yang kenal tak ada, terima kasih join. Okay, so tak ada ni online bising ke senyap? Sekali pandang online bising ke senyap cik? Sebenarnya bila dalam situasi, kalau saya lah kan, apa tu? Kalau saya sendiri, dia ada boleh jadi dua-dua. Memang boleh jadi dua-dua. Online bising dan online senyap. Depan bising pun depan senyap. So apa yang membezakan dua tu sebenarnya? Bagi saya ada apa yang membezakan? Apa yang membezakan kan? Okay, bagi saya lah kalau introvert ni, dia memang kalau tak ada sebab, kalau tak ada point yang dia jumpa connect atau benda yang ada keperluan, dia memang akan pilih untuk diam. Dia akan pilih untuk diam dan takkan cakap lah. Second, dia bukannya setakat diam. Dia akan pilih untuk macam perhatikan je. Macam diam dan perhati je lah kan. Macam perhati. Ataupun second, the third one is dia boleh jadi diam dan dia tak buat apa-apa. Sebabnya dia penat macam nak berfikir lah. Keempat, boleh jadi dia diam, dia berfikir. Maksudnya dia bukannya diam yang dia diam mulut tapi fikiran dia tak diam pun. Dia memang sambil dia perhati tu dia macam analyse setiap satu macam apa benda ni dia cakap. Macam contoh kalau dalam conversation dia akan cakap dengan orang ni, dia akan perhatikan okay content orang ni apa dia cakap. Yang ni dia cakap apa pendapat dia, ni pendapat dia. Ataupun dia tengok sekeliling, memerhatilah. Macam introvert sangat seorang observer yang sangat bagus lah. Lagi-lagi kalau introvert yang diberi some tools atau skills untuk berfikir, so memang dia akan analyse yang sangat banyak lah. Which is kalau kita tengok, siapa ingat je, ada ramai budak KPTM kan kat sini kan. Siapa ingat subjek pemikiran kan kat sini, kognitif. Kognitif kita kan ada dua jenis. Satu divergent, convergent. So kalau orang tu fikir satu sudut je, dia akan agak stuck lah kat situ. Akan macam tak nampak jalan keluar lah. Kalau macam orang yang fikir convergent, kalau introvert yang belajar cara convergent ni, dia akan fikir banyak sudut. Maksudnya side ni dia fikir, perspektif ni dia fikir, di sini sudut ni dia nampak.
Tapi itu yang membuatkan seorang introvert is a good thinker actually. Kalau dia betul-betul belajar kemahiran berfikir tu and dia gila pemikiran dia. So nak kata introvert ni betul-betul pendiam, tak juga. Sebab once dia dapat connect dengan orang yang boleh ada panggil apa? Panggil satu tahap keselesaan, dia jumpa tahap keselesaan dengan orang tu, memang dia boleh jadi level yang banyak cakap tu. Banyak cakap lah. Tapi kalau orang tu tak ada nak connect dengan orang tu, which is that's yang sorry lah kau tak sampai level tu lagi macam tu. So introvert boleh lah macam memilih sikit lah. Tapi nak buat macam mana, dah memang kita akan connect dengan benda yang ada keperluan, ada benda yang ada relatable ataupun for me lah like macam tu. So dekat Instagram Aisyah punya video pause ke tak? Tadi ada pause kejap. Sekarang? Tapi sekarang tak? Okey je. Okay. Sebab Aisyah takut macam terpause ke. Kalau ada nanti tak ada bagi tahu kan. Macam dia takut terpause video dekat Instagram. Okay. So panjang lebar ya Saadah jawab. Saadah ni kiranya apa ni? Bising pada benda yang Saadah rasa boleh relate dengan diri Saadah. Maksudnya Saadah bising dekat social media tu bila benda tu apa ni? Same wavelength dengan you punya pemikiran. Maksudnya Saadah boleh menambahkan idea tu lagi. Maksudnya macam tu. Kan? So Aisyah interested pasal Saadah sebut tadi divergent dengan convergent thinking. So divergent dengan convergent thinking tu is it thinking skill yang kita semua patut kuasai ataupun dia macam mana? Salah satu teknik berfikir ke maksudnya? Okay, convergent divergent, yes, dia ialah satu teknik berfikir. Bukan teknik sebenarnya, itu bukan teknik, satu type jenis. Jenis pemikiran, satu jenis pemikiran yang, tapi bagi saya tak semua orang belajar kemahiran berfikir. Macam kita orang dalam early childhood education, kita ada belajar pasal tentang kemahiran berfikir ni. Tapi bagi saya kemahiran berfikir ni should be applied to anyone. Tak semestinya introvert dengan extrovert. Tapi disebabkan orang introvert gunakan pemikiran diorang lebih banyak, I would saya akan suggest yang seorang introvert should belajar kemahiran berfikir supaya dia manage pemikiran dia. So dia tahu hala dulu. Macam contohlah, kalau introvert diam, kalau dia fikir je, dia akan jadi overthinking. Kalau overthinking, dia akan serabut. So instead of kita fikiran tu melilau-lilau, I mean like macam fikiran dia macam kejap macam ni kan. So why not kita pandu, macam guide that thinking towards something more organized, untuk organize sekali lagi, untuk lebih terkawal, lebih kita bila kita ada kemahiran and then kita ada content, kita boleh susun tau kita macam fikiran tu kita nak bawa ke mana macam tu. So I think dia akan membuat tu, bagi saya lah, tu boleh jadi salah satu coping mechanism, coping skills atau tools untuk seorang introvert cope diri dia dengan overthinking dia. For me, that's one of the key lah. So maksudnya apa ni? Overthinking tu boleh dikawal bila kita belajar untuk macam mana cara kita nak pandu kita punya fikiran tu. Train of thought yang kita ada. Yes. Bila kita belajar how to think. Sebab kalau saya tanya lah introvert yang ada sekarang, yang ada dalam live lah especially yang ada dalam yang bersama kita malam ni, cuba kalau saya tanya, kita punya overthinking setakat ni lah, korang boleh kawal tak? I mean like, kita boleh stopkan tak kita punya thinking tu? I mean like boleh ke tak?
Boleh ke tak setakat ni? Cuba jawab. Apa ni, cuba siapa yang tengah join kita live, apa ni, if you guys have apa, train of thought, korang boleh kawal tak korang punya pemikiran tu? Ada jawab boleh. Ain tahu Ada kita jawab kat boleh. ayo boleh. Okey. Saya serba salah nak jawab. Lain macam tu kalau lady boss cakap serba salah nak jawab. Maksudnya apa tu? Okey. Ya Allah, susah gila nak stop kan? Susah gila nak stop. Betul, Munawwarah cakap susah gila nak stop. So, Bergantung kita situasi. kena belajar macam mana nak kawal kita punya pemikiran supaya tak terjadi overthinking. Habis Numan cakap kadang-kadang kadang senang, kadang susah nak stop. Susah tapi kena cari diri. Ada masa boleh, ada masa overthinking lah. So mungkin dia bergantung kepada mungkin bergantung pada situasi dan tempat. And it all depends on how kita manage kan. Maksudnya macam mana kita uruskan fikiran tu. Sebab ada banyak cara sebenarnya tapi one of it yang tadi tu lah convergent and divergent tu. So sebab kalau nak cakap pasal skill kemahiran berfikir ni terlalu banyak lah untuk kita kawal bisingnya fikiran kita tu kan. Yes. Macam tu. Amira Khairunisa cakap tak boleh. Dekat Facebook Amira Khairunisa cakap dia tak boleh nak kawal apa dia punya bila datang dia punya overthinking tu. So benda tu sebenarnya kita boleh belajar dan saya pun kadang-kadang struggle untuk mengawal overthinking tu. Tapi bila saya sedar, bagi ni based on my experience, my own experience. Bila saya sedar benda tu yang saya terlalu banyak fikir dan benda tu macam terlalu menguasai diri saya, so macam saya akan start tulis benda tu. So that dia tak tersimpan dalam meja. So bila kita tulis, saya teknik ni saya jumpa brain dump. Brain dump. Ya, brain dump. DUMP, brain dump. So macam bila kita datang thoughts tu banyak sangat, macam kita tak boleh nak rasa macam terbeban, macam tak boleh nak tampung dan kita rasa overwhelmed sangat. So kita tulis, write it on book, on paper. So macam bila kita tengok balik apa benda yang tak banyak sangat dalam fikiran ni. So dari situ kita boleh analyse, okay, benda ni sebenarnya patut kita aku fikir. Maksudnya benda ni ni andaian ataupun benda ni andaian aku sendiri ataupun memang betul-betul terjadi. So macam kita boleh analyse dengan itu. Jadi kita buat brain dump. Tak ada pernah buat brain dump? Setuju. Saya cakap setuju. Bukan setakat pernah buat, memang buat selalu lah. Cakap tentang social media dengan brain dump. Kalau siapa yang follow saya lah dekat kalau siapa yang follow saya kat media sosial, sebelum saya menulis dekat Facebook, orang yang kenal saya, diorang akan nampak saya sangat rajin menjahit dekat WhatsApp. Faham tak? Sangat rajin menjahit dekat WhatsApp. Menjahit? Menjahit. Menjahit apa ni? Tak faham. Maksudnya buat status. Oh, okay. Ya, saya sangat rajin buat status dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp sebab apa? Saya memang sebelum ni saya ada journal untuk ataupun saya akan tulis kat kertas lah untuk mind dump tu. Tapi bila satu tahap macam saya malas nak bawa kertas atau buku ke mana-mana, saya akan gunakan status WhatsApp tu as my instant
journal lah, instant dia nak diary, instant brain dump lah untuk macam kita sebab bagi saya macam bila kata dia tax lah macam lintasan fikiran, macam saya terfikir ni, kadang terfikir ni, kadang macam reflect benda yang dah lepas, kadang reflect benda yang akan datang atau planning kita. Kadang-kadang orang salah faham yang ingatkan status kita tu pasal current situation kita. Tapi most of the time status saya semua relate dengan benda-benda yang saya tak buat pun masa tu. So orang akan risau, dah okay ke? Kenapa dah ada status macam sedih? Lepas tu saya macam, tak adalah ni tak ada kaitan dengan hidup yang mati ni. Benda-benda, tak adalah, sorry lah kalau lepas tu kalau saya buat status saya selalu tulis random. Lepas tu orang suka cakap macam status kat Oda ni deep lah. Lepas tu saya macam, sorry lah, bukannya tak ada kaitan pun dengan situasi semasa. Dia macam random. Maksudnya macam kita dah fikir, kita dah reflect and then kita pun macam tulis kan. Tapi orang macam, deep lah kat Oda tulis. Tapi macam nak buat macam mana? Kalau rasa deep, tak payah baca, boleh mute lah. Okay, jadi kawan-kawan tak ada yang tengah tontonlah kita ni, jangan tertipu ya dengan status WhatsApp tak ada. Kalau nak tahu keadaan sebenar, kira PM beliau. Betul. Saya sangat menggalakkan orang untuk reply lah. Reply baru tahu, betul ke ni lah macam tu. Kalau deep sorang-sorang makan hati, tak ada siapa nak pujuk. Macam tu lah. So maksudnya macam tak ada guna teknik brain dump juga, tapi sebagai status WhatsApp sebagai your brain dump. Ya, something like that. Tapi honestly, sebelum ni, kalau saya tulis kat status tu, saya tulis macam expression, macam luahan hati je. Tapi lama kelamaan, saya try untuk convert thoughts tu kepada satu kata-kata yang sedap lah, cantik penyusunan dia dengan sedap untuk dibaca. Dia macam quotes-quotes atau ayat-ayat yang somehow motivate orang lain. Saya transformkan sebab kalau nak buat brain dump dekat status WhatsApp kan nampak macam orang Moroyan pun dia. Dia tiba-tiba dia ni banyak betul kan. Luar-luar macam campak je idea dia apa kan. So macam of course lah benda tu nampak macam tak proper sangat pada pandangan orang lah kan. Macam dia ni kenapa buat status banyak kan. Tapi so by time saya pun belajar untuk tukarkan idea tu, thoughts tu kepada penulisan. So from WhatsApp status, saya pun bawa saya punya idea tu ke Facebook. Bila dah Facebook, dia tak jadi thoughts dah. Saya belajar untuk jadikan dia sebuah bentuk penulisan. So that's how lama-lama status WhatsApp saya berkurang. Saya banyak menulis pula dekat Facebook. Tapi bila dekat Facebook, saya pun tak sangka yang penulisan saya akan jadi sepanjang itulah. Kalau siapa yang follow lah, dia nampak yang I can write it long. Tiba-tiba saya rasa macam overflow pula ayat aku dekat Facebook tu berapa puluh pelanggan lah. Tapi macam tu lah. That's how dia macam tak sedar lah, tiba-tiba dah panjang status WhatsApp, status Facebook. Tiba-tiba tak sedar dah panjang. Tapi macam bila kita baca balik, kita nak cut, dia macam tak nak lah, aku sayang lah. Aku macam sayang pula nak potong. Macam tak lah, janji tulis je and then share. Lepas tu macam tu lah. And then release. Macam bagi saya lah, bila kita dapat tulis tu, dia macam satu kepuasan lah juga. Kepuasan dalam expressing our thoughts into words, into a story lah, macam tu lah. So that's my way of brain dump. So daripada being introvert, brain dump tu tak semestinya semata-mata brain dump, which is kalau kita betul-betul asah kita punya fikiran, kita punya So it can turn into satu karya sebenarnya. Satu bentuk penulisan yang boleh memberi inspirasi lah kepada orang kan. So nak cakap, I'm not sure, bukanlah cakap kita nak bagi cerita inspirasi kan, tapi there's a few person lah yang memang cakap dia suka baca penulisan kita, tak suka baca kita kan. Walaupun kita nampak macam kita nak brain dump, macam kita nak manage kita punya pemikiran tu kan, being introvert tu dalam bentuk penulisan kan, ataupun express dalam bentuk kata-kata. Tapi tanpa kita sangka ada orang yang nak baca
baca, ada orang yang suka baca, ada orang yang perlukan baca kita punya random brain dump tu macam tu. So I that's see. how sebenarnya introvert bagi saya lah, that's what make us special lah. Sometimes nak sentuh atau jentik hati orang lain, to inspire orang lain ke, tak perlu dengan kata-kata, tak semestinya dengan kata-kata yang verbal. It can be in words yang ayat, ayat. So and one more thing, saya rasa introvert ni sebabkan dia, for me lah, being introvert and extrovert, being extrovert, it's more like orang dia surface punya person tau. Dia boleh kawan dengan semua orang. Tapi introvert ni dia macam deeper person sikit. Dia akan memilih orang. Dia akan memilih dan orang yang dia pilih tu memang dia ada connection dengan certain orang tu atau certain point tu. So bila dia bila dia tulis pasal benda tu, for me lah macam apa yang dia keluarkan tu macam something yang mendalam tau. So kita macam boleh connect, kita boleh rasa, kita boleh macam on point lah ayat dia ni ataupun macam macam cakap boleh menjiwai lah macam tu. Tapi which is bagi saya tak semua orang suka dengan benda yang mendalam, sebab benda yang mendalam ni dia agak privacy, dia agak intimacy, dia agak macam overwhelming tau. Maybe that's why introvert dia tak akan pilih untuk connect dengan semua orang. Dia akan pilih dengan orang yang betul-betul dia selesa dan rapat. That's what happen. Sebabnya sebab tu lah in the end introvert akan choose a few person je, sebab dia tak mampu nak ikut rapat dengan semua orang tu. Sebab so that's how it goes lah. So but it's okay. Saya rasa siapa yang dipilih oleh orang introvert tu agak special lah. Wow. So maksudnya kita ni introvert, kita sebab saya pun introvert juga. Okay. So maksudnya kita ni sangat selektif. Sebab tu orang kata online bising, bila jumpa senyap. Maksudnya kita senyap sebab kita sangat selektif dengan orang yang kita pilih untuk communicate. Yes, that's the word. Kita malam online bising, jumpa senyap. So maksudnya bila orang tu terpilih oleh seorang introvert, maksudnya dia tak akan senyap dah. Betul. So slow kalau dia senyap, orang introvert jumpa awak, dia senyap, so awak tak dipilih aja. Kesian pula bunyi dia. Kena carilah point-point yang atau key word atau mana-mana part yang rasa boleh connect dengan orang tu lah untuk tackle dia. Kalau tak, sorry lah, memang dia akan senyap lah. Memang dia akan pilih untuk diam. Lagi satu, sebab maybe because of this juga kot, personality introvert tu sendiri, dia lebih macam introvert, dia akan panggil apa recharge energy dia dengan duduk seorang kan. So kalau orang introvert dengan jumpa orang. So bila dia sekejap, tiba-tiba lost point. Kejap. Orang extrovert dia recharge energy dia untuk jumpa bila dia jumpa dengan orang. Tapi orang introvert dia prefer berseorang lah untuk recharge energy dia. Ya, berseorang untuk recharge. So sekejap, apa kaitan dengan sekejap, lagi lama. Kita skip tu. Okay dah. Apa point tak ada tadi? Dah lupa Tiba-tiba lost point sekejap. Sebab saya baca komen Amira dekat Facebook. Selalunya kalau orang baca status WhatsApp saya pun mesti orang cakap deep dan terkesan sekali. Padahal kadang-kadang kita type and let go je, tak baca balik pun. Betul, samalah sikit. Betul, kita tulis, kita macam kita tak expect pun orang baca kan. Kita tulis, kita lepas je. Lepas tu kita terus buat hal lain. Tapi apa yang kita dah tulis tu memang brain dump betul lah. Memang tulis campak buang habis dah. Tak baca pun. Tapi orang macam deep macam alamak, ada pula yang terasa kan macam tu lah. Tapi level korang punya brain dump ni agak bahaya dah juga sebab guna status WhatsApp kan. Level Mira macam mana ni? Dia kategori yang bahaya lah pula. Tak masuk Aisyah macam
kalau Aisyah rasa bila benda tu kita being online, maksudnya bagi Aisyah benda tu dia macam exposekan diri Aisyah. So adalah Aisyah cakap macam salah benda tu, tapi macam kira level korang ni up lagi lah, boleh buat brain dump online. Jangan salah faham ya. Faham. Dia kat situ, dia masuk part lain pula tau. Macam maybe kalau saya lah, saya berani untuk buat macam tu sebabnya dia ada beberapa teknik lah untuk selamba je benda tu. First, private kan. Second, mute kan status anda. Anda tak tahu siapa baca. Sebab kalau ada orang macam tu baca, mungkin anda akan kembali menjadi insecure. Macam kenapa dia baca status aku? Padahal dia pun tantas scroll je. Kau perasan ni lebih kan? Maksudnya kita boleh private status WhatsApp kita. Sekejap. Boleh mute, boleh remove blue tick. Tak tengok siapa yang baca. Ni kena belajar setting media sosial. Patutlah you buat brain dump dekat status WhatsApp. Okay. So Aisyah tak guna sangat status WhatsApp tu. So sebab tu tak tahu features yang ada dekat status WhatsApp punya setting tu. Okay. Boleh discover lepas ni. So siapa-siapa yang nak buat brain dump online boleh buat boleh buat status WhatsApp, tapi kena ada teknik dia. Macam tak ada cakap tadi setting private status WhatsApp. Boleh setting private, mute kan ataupun buang blue tick supaya kita tak tahu siapa yang seen kita punya status tu. So kita macam kita ni, kalau perasan bila kita buat satu konten, kita akan risau apa orang fikir tau. Apa pandangan orang terhadap kita punya ayat tu. So kat sini, you need to be blind. You need to be macam kau tulis and kau sampai and kau belah. Macam kau tak kisah apa orang kata. That's your macam first kita takut apa orang fikir. Second, kadang-kadang kita sering judge kita punya text tu. Perasan tak? Kita sering judge kita punya pemikiran. So kat sini, so saya nak ajak lah introvert so that jangan judge korang punya pemikiran. Jangan judge your thoughts. Maksudnya sometimes kita macam marah kenapa kita fikir sini. Bagi saya lah, what makes me a good writer, a better writer today sebab saya tak pernah judge apa yang saya tulis. Sebab apa yang kita tulis tu, sometimes kita nampak macam remeh tapi it could be something bigger and something matter in the future. Tapi sebab kita suka ignore apa yang kita dah tulis. Macam macam apa yang kita fikirkan kan. So jangan judge lah thoughts kita tu. So bila kita dah private kan tapi sebelum tahap kita nak ignore tu, so private kan je dah dulu kita punya so as long kita ni target kita nak capai brain dump tu, kita nak kosongkan minda kita. Fokus kat situ je. Aku nak kosongkan minda aku. So aku nak tulis je. Aku tak kira aku nak cakap apa macam tu lah. Tapi tu level level lain lah tu. Maksudnya tak ada buat benda ni berperingkat lah. Maksudnya bukannya saya dah buat ni 4 tahun lepas. I see. Dah lama lah. Since saya dah 4 tahun yang lepas lah. So benda tu dah something yang common sampai saya dah tak rasa apa-apa lah. Orang nak baca ke tak baca ke, orang fikir apa-apa pun saya tak kisah. Which is saya respect apa yang saya fikir lah. Tu saya letakkan. Kalau kau tak nak orang judge, kau sendiri jangan judge dulu apa yang kau fikir. Macam tu. So macam tu lah. So sebenarnya it depends kita punya how kita pandang kita punya thoughts tu. Kalau kita rasa kita bentuk benda yang buruk, kita akan rasa macam orang fikir orang buruk. Tapi kalau kita macam tak kisah pun apa orang fikir, mesti kita tak fikir pun apa orang fikir pasal thoughts kita tu. Faham tak? So okay, maksudnya you respect your own thought. Yeah. Before you think how others see your thought, you respect dulu thought yang you ada. Yes. Respect. Saya rasa macam acknowledge apa yang saya fikir tu. Saya acknowledge macam contohlah saya fikir hari ni
aku rasa, tak boleh lah, hari ni tak banyak tak. Dalam, tak, mana cakap contoh tak saya. Tapi saya selalu fikir rasa sini, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, it comes for reason. Dia datang bersebab, bukannya saja-saja. Walaupun ia datang untuk menyinggah, tapi dia datang bersebab. So bila kita keluarkan, that's mean kita mendengar. I mean like bila kita keluarkan sebenarnya, kita mendengar sebenarnya. Bila kita dengar, kita memaham, it will help us understand ourselves better lah sebenarnya. Ia akan bantu kita faham. Sebab kita tak deny. Sebab kita tak deny kan benda tu. Sebab talks, dia macam adik-beradik dengan perasaan sebenarnya. Pemikiran adik-beradik dengan perasaan. Contoh, kita rasa uneasy kat hari ni. Kita rasa tak sedap hati. Of course ada sebab. Sama juga fikiran kita. Kita terlintas something. Mesti ada sebab. Tiba-tiba teringat. Tiba-tiba terfikir terlintas. So, tulis sebab boleh jadi benda tu bukan datang sebab ke masa sekarang. Tapi ada benda in the past yang terlintas balik memori ke ataupun subconscious mind. Mesti Aisyah tahu pasal subconscious mind. Minda suara sedar. Bila minda suara sedar datang kat kita ingatkan benda tu kita tak kisah dah. Tapi sebenarnya benda tu kita kisah. Tapi kita tak sedar kita dah simpan kat dalam. Kat fikiran kita. Kat minda suara sedar kita. Macam kita sapu habuk, kita letak bawah kapet. So macam benda tu subconscious masuk dalam subconscious mind kita tu. Lain. So kita nampak macam kita tutup dia. Sebab apa kita tak pernah dengar apa yang kita fikir. So macam mana kita nak tahu, kita kena tulis. Kita kena keluarkan, kita kena express. So bila kita deliver benda tu, baru kita macam nampak this thing, benda tu dah jadi concern aku sebenarnya. Something like that, macam tu. So that's my opinion lah pasal brain dump ni kan. Macam tu. Okay. Tengok ni kita ikan komen daripada Facebook. Saya dah tahun lepas mute status WhatsApp. Buang blue tick, pin apa semua tu. Tahun lebih. Saya dah setahun lebih mute status WhatsApp, buang blue tick, pin apa semua tu. Sangat membantu. Daripada Noah Mira. Mira cakap dia apa? Macam dia buat macam tak ada buat lah. Ni Cik Ros. Tapi mesti nak adjust. Tapi benda tu macam Sarah cakap tadi, you can apa? Build, maksudnya boleh buat secara berperingkat untuk overcome pasal judge kita punya pemikiran tu. Kan? Dan bukan senang. Okay, saya baru teringat tadi pasal yang point tu. Apa tu? Introvert dia kalau nak recharge kena duduk seorang kan. For me, point tu nak connect lah. Macam nak relate dengan social media bagi saya. Bila kita social media ni kita tak betul-betul connect directly dengan person tau. Kita connect through something dengan orang tu. Maksudnya, faham tak? Kita connect through something. Maksudnya, gadget tu lah yang menjadi something tu. Platform social media tu. Okay. So, bagi saya, anything interaction yang berbulu dengan media sosial, ialah masih dalam satu tahap yang surface tau. Dia bukan something yang mendalam lagi. So as long dia dekat surface, dekat luar, so saya boleh terima. Macam maybe orang akan macam fikir macam mana saya connect dengan orang, interact dengan orang dekat media sosial. I mean like bila kita dah macam dah buat status, kita dah buat penulisan, kita dah live macam ni kan. Live ni lain lah sebab nampak muka. Tapi macam more kepada penulisan lah contohnya kan. Macam apa tu? Tak. Apa tu macam mana nak, macam bagi saya dekat social media ni something yang surface lah, dia tak mendalam. So kita still ada barrier tu, limitation tu. Kita tak rasa macam lemas
sangatlah lagi untuk gunakan social media macam tu sebab tak ada connection sangat. Tak pun dia Touch and go tau. Dia datang dan pergi je. dia tak betul-betul macam ada attachment dengan orang-orang dalam media sosial tu. So as long dia tak ada deeper connection, tak ada attachment, so it's bearable lah bagi saya untuk ada interaction dengan orang dekat media sosial macam tu. Bagi Saadah lah kan? Saadah kita? Yang biasanya. Okay, kita ada iklan juga. Sama-sama. Okay, bagi Saadah lah personally, adakah different social media? Saadah kita? Boleh kita teruskan ke? Okay. Boleh. Sorry. Okay, ada iklan je tadi. Okay. Bagi Saadah lah, different social media maksudnya macam akan affect tak kita punya online presence tu, maksudnya kita cara introvert make connection di online platform using different social media macam Saadah ada berapa social media, maksudnya how many type of social media that you use? Dia nak poyo sikit jap, tak boleh nak kira. Siapa yang join kita malam ni pun boleh cakap berapa platform social media yang you guys guna. Sambil Saadah jawab dia punya social media dia ada berapa. Tak terkira dah. Okay, honestly, saya ada saya ambil yang paling common lah macam Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Kira ke? LinkedIn. Tu kot yang paling saya banyak guna lah. Lima tu paling banyak guna. Macam Snapchat ke, WeChat ke apa tak main lah. Ni sama dengan ni FB, Twitter, IG, LinkedIn. Ya. Sama. So 5 ni memang actively use everyday lah. Yes, for me yes, sebab bagi saya setiap platform tu dia memainkan peranan yang berbeza. I mean setiap dia macam orang tau. So macam kita kenal 5 orang. So 5 orang tu dia ada karakter yang berbeza dengan 5 bidang style yang berbeza. So if like macam contohnya kalau saya buka FB memang saya target untuk penulisan. Kalau Twitter sama ada random thoughts atau saya akan buka bila perlu, contohnya macam ada viral punya story lah sebab warga Twitter kan sangat menghiburkan. Itu kan salah satu netizen yang paling diminati ramai Okay, IG. IG sebabnya dia sebab ni, sebab limitasi saya phone saya tak boleh download apps Instagram tu je. Kalau tak main juga kot. Tapi setakat ni sebab saya memang fokus saya sekarang more kepada penulisan, so memang saya banyak Facebook lah. Lepas tu LinkedIn sebab saya masa nak cari kerja, I mean like a proper work kan, so saya memang akan fokus for LinkedIn lah sebab kita FB professional connection more kepada orang-orang dah berusia. Yang and more professional juga, ada juga. And ada juga yang tak professional. So kita kena pandai pilih. Dia boleh jadi dua-dua tu. Dia boleh jadi tempat, FB ni boleh jadi tempat kau nak membawa, nak ghosting. Tapi dalam masa sama dia boleh jadi platform yang ilmiah. Yes, dia ilmiah dia based on siapa yang kau friend, siapa yang kau follow. Macam for me, saya dah sampai saya. So kalau saya buka FB tu memang full of content yang ilmiah lah. Memang orang-orang yang itulah istilahnya mak ayah kita yang
yang macam golongan pendidik, golongan doktor pun ramai juga guna Facebook macam tu. Kalau LinkedIn, kalau kita nak establish LinkedIn, sebab dia untuk, bagi saya untuk kerja yang lebih corporate, bersifat professional. So kita kena bina Professional connection lah. Professional connection lah di LinkedIn. Professional connection kat situ. So bila kita ada keperluan, so kita akan kena push diri kita juga untuk kehadapankan diri kita. No matter kita introvert ke apa. Macam tu. So IG, macam sebelum ni saya aktif kat IG, saya lebih suka sebab IG ni banyak account yang banyak ni. Informasi yang bersifat quotes tau. So saya suka share dekat story and then and ramai orang muda lah. Orang muda lebih ramai suka IG and it depends. Yes, dia mempengaruhi sebab bagi saya dia depends on kat mana platform yang paling kita rasa selesa. Dan platform yang kita rasa mudah untuk kita ketengahkan kita punya idea tu, thoughts tu. Yang kita, sebab bila kita rasa selesa, baru kita akan bila kita rasa selesa, kita akan rasa selamat. Bila kita rasa selamat, kita akan expose diri kita. So introvert, sebab for me, introvert dia quite reserve punya person tau. Dia akan simpan diri dia, sebab tu dia jenis yang memilih. Sebab dia reserve person. So bila dia jumpa something atau someone yang selesa, yang dia rasa selamat, so dia akan ketengahkan diri dia. Tapi so it depends on you sebenarnya. Kalau you rasa Facebook tu selamat untuk you, dia tak terasa terancam, so you akan dia akan lah aktif kat Facebook. Kalau dia rasa dia lagi prefer dekat Twitter, it's okay, go on Twitter. Kalau dia rasa dekat YouTube ke Instagram, no problem kan. Tapi boleh cakap lah yang mana-mana platform pun akan ada ancaman. Sebab nama pun media sosial kan, so akan ada ancaman. Tak dia nak even status WhatsApp pun akan ada ancaman. So nak bagi saya, macam mana kita nak deal dengan ancaman ni. So tahu kita punya limitasi. Maksudnya bila kita ada keperluan tapi sometimes dia rasa enjoy, so dia macam berlebih, so tahu limitasi, back to our keperluan balik. Dia kan dah memilih tadi kan, so back to keperluan dia, back to macam benda yang dia nak cakap je. Kalau tak ada keperluan, then back off balik. It's okay untuk back off and tinggalkan lah lepas kan. Letak barrier, letak boundaries. Sebab apa? So maksud macam Saadah ada buat social media detox tak? Macam from time to time, ada tak Saadah buat social media detox? Detox tu Bila macam Saadah cakap macam letak boundary, letak limitasi tadi, Saadah kan cakap pasal limitasi, boundary apa semua kan. So Saadah ada buat tak social media detox? Macam ada sama macam you left IG sekejap ke, okay, you tinggalkan FB sekejap ke, macam for 1 week ataupun maybe 1 month, so macam bila so that you become fresher bila you guna balik social media. Ada tak Saadah buat macam tu? Okay, ada. Honestly sangat banyak lah. Ataupun almost every day. Sebabnya lagi satu dia okay, kalau cakap pasal detox, okay, sebenarnya nak buka rasa baru je lepas uninstall Facebook dengan Instagram semua, baru reorganize kita punya apps dalam tu kan, apps dalam phone tu. Boleh je uninstall dia, uninstall ada, ataupun saya mute notification. Sebabnya bila kita macam bila kita dah lama-lama aktif kat media sosial, saya lah, kalau saya rimas dengan notification. Saya rasa macam ada orang approach saya, which is bagi saya macam tak boleh, jangan ramai orang, jangan dekat aku macam tu. So saya macam no, I can't. Saya tak boleh, saya macam oh my god, banyak notification. Lagi-lagi macam contohlah post yang viral introvert hari tu, kan sampai viral sampai 500 kan.
Dia macam 3-4 hari naik notification share like. Saya macam ya Allah. Saya rasa macam non-stop saya rasa macam orang approach. At one time saya macam macam terus campak pun macam Tak nak tengok. Dah kita nak tengok. Tapi itulah antara benda yang kita rasa macam. So after that kita pun macam letak mute sebab yang bestnya boundaries dalam media sosial kita boleh pilih tau. Kita boleh setting. Kalau manusia kita kena jaga hati orang. Media sosial kita boleh pilih. Kau nak unmute ke, kau nak unfollow media sosial. ke, it's all on you. Itu pilihan kita. Kita boleh control kita punya media sosial. So kat situ saya pun mute notification. Saya macam privatekan apps tu, saya pergi masuk dalam folder mana-mana supaya tak nampak. Lepas tu kita pun macam kalau rasanya uninstall, it's okay. Because macam tadi saya cakap, kita kena tahu kita punya limitation and then tahu letak boundaries and respect that. Respect lah diri kita. And lagi satu dia media sosial. So tak ada siapa kisah, tak siapa tahu. Sebab orang tak tahu pun kau hilang sebab apa, kau nak hilang ke mana ke, orang tak nampak So lagilah bebas kat situ kan. Maksudnya berbanding dengan orang, kita kalau nak hilang, kita tak nak elak jumpa ke, kita kena bagi tahu. Kadang-kadang kita tak nak elak pun yang kita tak nak jumpa kan. Which is sebenarnya kita tak selesa, kita tak ready ke kan. Tapi lepas tu kat situ dah macam sudah aku nak jaga hati dia. Tapi media sosial, you just need to setting. Yes, that's the best part of media sosial. Yang kita boleh setting siapa yang kita nak tengok, siapa yang kita nak tengok, siapa yang kita nak connect with, siapa yang kita nak putuskan hubungan. Okay, so okay, kalau tengok ada dekat komen, kalau kita ada soalan tak? Okay. Kat FB ada komen daripada Huzaifah. Dah jawab ke pernyataan panas dekat IG tu? Oh yang tu ke? Pernyataan panas apa ni? Oh yang ni yang loser tu Oh okay. Yang cakap introvert tu loser. Yang tu So introvert ni loser ke? Introvert ni loser ke sebenarnya? Bila dekat bila sebab dekat online meeting, so jumpa senyap. So tak ada rasa introvert ni loser ke? Kalau cakap loser kan. For me lah, okay lah, contoh kalau nak cakap, kalau extrovert dia berani ke depan ataupun macam banyak cakap. Tapi bagi saya macam introvert, dia jenis orangnya jenis precise. Dia, faham tak precise tu maksudnya orang yang tepat. Disebabkan dia sebelum dia buat something atau dia keluarkan something atau decide something, dia akan tengok banyak perkara, dia akan observe, dia akan dia akan teliti. Bila dia dah decide something tu, benda tu macam tepat tau, direct, precise dengan on point. Bagi saya that's our strength. Kita punya kekuatan tu dia bukan yang setiap masa. Bila masa dia ke depan, bila masa tiba masanya tu, dia seorang yang our strength kat situ. Dia macam tersimpan dulu dan bila masa dia kita akan keluarkan. So it's not loser. We just it's about the right time. Dia tak nampak strength point seorang introvert tu. Sebab tu dia that's what the apa yang jawab tu sebenarnya kawan saya jugalah. My friend. And dia memang so harapnya dia dengar jawapan Saadah ni. Dia memang extrovert dan dia jenis yang outgoing punya person lah, lelaki. Okay. So memang jenis yang cakap lepas lah. So saya tak kisah pun dia cakap macam tu. So, tapi macam ini sudah lebih loser Tapi it's okay. Kita ambil terima sebagai cabaran kepada orang introvert. Yes. So harapnya dia dengar jawapan Saadah, soalan jawapan balas Saadah kepada dia malam ni.
For me, kita punya being a great or success person, jadi orang yang hebat dengan yang berjaya tu doesn't mean yang orang yang setiap masa ke depan. Tak. Dia tak semestinya orang yang setiap masa terkehadapan, tak semestinya orang yang setiap masa bersuara, tak semestinya orang yang setiap masa dia yang take over, yang memimpin ke apa, tak. Orang yang, I mean like kalau kita nak cakap loser atau orang yang berjaya tu, for me, specialnya kita ni, kita tahu bila kita tahu nak bersuara pada tempatnya. Bila kita tahu nak ambil tindakan pada tempatnya. Bila kita tahu Bertempat. yes, bertempat. Dan bertempat tu yang buatkan kita macam pop on point lah. Macam that's our strength. Macam precise lah. So kalau orang memanah, orang yang kuat, orang yang contohlah pemanah, dia ada 10 anak panah. Bagi saya, panahan yang paling hebat tu bila dia tepat pada yang tengah-tengah tu kan. On point. For me, biasa tu tapi tepat, menembus terus. Macam tu. Tapi tak macam bukannya macam bila 10 panah-panah tu terkena. Tak, biasa tu tapi direct. That's what macam dia berbisa lah sikit. Dia macam tak perlu banyak tapi biasa tu tapi kena pada sasaran dia. Macam tu. Yeah. So benda tu yang saya rasa orang introvert kena cari dalam diri dia. Sebabnya macam Huzaifah kata bull's eye kan. So benda ni bagi saya itu yang orang introvert kena cari dalam diri dia. Sebabnya setiap orang ada bull's eye dia yang tersendiri. Macam tu je. Bolehkah guna istilah tu? semua introvert ada bull's eye dia yang tersendiri. So every one of us mesti ada something yang one thing yang kita betul-betul boleh cakap bull's eye kita lah macam tu. So dia bukannya macam jenis random je, tak. Dia bukan jenis yang macam macam extrovert kan terbuka, macam easy going macam situ. Tapi introvert dia akan choosy, dia akan memilih, dia akan but I think that's what make an introvert a special person lah. I mean like saya tak tahulah macam mana nak gambarkan lagi dah. Mungkin ada penonton dekat Facebook dan Instagram boleh sambungkan ayat saya. Tiba-tiba silent moment kejap. Silent moment so, kejap. Apa ni? Kita tengok ada kan? Ada IG. Okay. Thank you siapa yang join kita malam ni. Thank you. Okay. Cik Ros cakap sebab introvert ni memerhati dan analisis. Kan? Macam tak ada cakap tadi. So, sebab tu dia bising tu apa ni? Bila dia bising tu maksudnya benda tu sangat penting lah. Maksudnya sangat bermakna sebab dia dah melakukan analisis tu, dah melakukan observation tu semua. Kan? That's why kot juga macam orang pernah cakap saya garang tau. Maksudnya orang pernah cakap saya garang dan menakutkan. Sebabnya saya macam nampak diam kan. Tiba-tiba once saya bersuara, dia macam seram lah bila kau dah bersuara. Sebab macam ceria saya. Macam tu lah. Padahal kita macam ya ke? Sebabkan kita kurang bercakap atau kita bukannya kurang pada awalnya lah, kita bukannya kurang bercakap atau mingle dengan random person je kan. So orang akan nampak macam kita ni tak mesra alam ataupun tak mudah didekati ataupun macam suka buat hal sendiri kan. Lagi-lagi macam kita kadang-kadang ada orang antara introvert ni macam bukan setakat tak cakap, senyum pun tak Saya nampak macam dia ni kenapa senyap je kat belakang tu. Terasa. Okey ke tak
Tapi okay je sebenarnya. I mean like it's okay lah untuk be that way. Ni ada pandangan daripada Wan Umi dari Facebook, introvert banyak berfikir, banyak cakap dengan diri sendiri dalam hati. Betul. Saya suka point banyak cakap dalam diri sendiri. Dia panggil monolog. Dia banyak cakap dengan diri sendiri, monolog. Internal dialog dengan diri sendiri. Betul tak? Ada setuju juga. Cakap pasal monolog ni. Kalau saya lah, tulis kat status tu pun sebenarnya macam bercakap, saya rasa macam tengah bercakap dengan diri sendiri. I mean like macam kita rasa kita takut nak cakap benda tu dengan orang sebab sometimes kita punya fikiran ni macam orang boleh faham ke apa yang aku nak cakap? Kan? Orang boleh faham ke apa yang kita nak cakap? Ataupun orang boleh connect ke dengan kita punya point sebab cara kita, perspektif kita melihat sesuatu tu nampak macam lain sikit daripada orang lain kan. So kita akan macam memilih untuk tak bercakap macam tu kan. Tapi sebenarnya itulah, so kita banyak cakap dengan diri sendiri sebabnya sebab kita nakkan juga ada dialog tu kan. Tapi kalau pandangan Cik Ros pula ni, kita jarang bersuara, sekali bersuara ni daripada rakan di FB ya. Sebab kita live malam ni di Instagram dan juga di Facebook. So sekarang kita baca pandangan daripada Cik Ros. Okay, tak ada? Banyak sebenarnya pandangan dekat Facebook. Okay, daripada Amira diam tu pilihan, memahati dahulu sebelum bertindak itu pilihan. Menjadi pendengar berbanding orang yang banyak bersuara itu pilihan. As long as pilihan tu terbaik untuk dia, so okay je. Jangan judge orang atas persepsi kita. Jangan sebab pilihan orang tu tak sama dengan kita, pilihan seseorang itu tak sama dengan pilihan kebanyakan orang, bermaksud orang tu loser. Berdamailah dengan insan sekalian sebab kita kongsi dunia kita. Sebab dunia ni kita kongsi bersama. Ya, itu dia. Poin kat sini saya suka menghormati pilihan. Menghormati pilihan ni, betul. For me lah, bila kita cakap introvert tu loser, sebenarnya dia agak tak hormati lah kan sebenarnya kan. Sebab itu ialah pilihan seorang introvert untuk diamkan diri. Sebab kita ada hak sebenarnya nak bercakap ke, nak diam ke, nak, ya betul, kita ada hak nak pilih kawan kita, nak ke depan ke duduk belakang tu kan. So it's how we respect each other. Yeah, it's about respecting each other. No matter kau introvert ke extrovert ke, it's about respect each other. Yeah, respect. Sebab kita kongsi dunia ni bersama. Kalau ikut pandangan Cik Ros kan, monolog memang perkara wajib buat sebab tu sebenarnya untuk menjadi sebab sebenarnya jadi kekuatan untuk diri sendiri. Ya betul. Kekuatan untuk diri sendiri. Internal strength. Lagi banyak kita monolog, macam saya nak relate lah, macam saya cakap dia kan, kita kena dengar tau apa yang kita fikirkan dengan rasa. Sebab I think macam one of compulsory thing, benda yang penting as an introvert nak faham diri dia and terima diri dia, kita kena mendengar, listen to our own thoughts. Dengan tak kira kita bising dalaman, kita tak bising luar, tapi if we listen to our inner self, ia akan bantu kita lebih memahami diri, menerima diri, lebih tenang. I mean like tenang lah, sebab ya, kalau kita banyak fikir, kita tak terima, and then kita akan anggap benda tu macam satu gangguan macam lalat tau, macam tu kan. Tapi kalau kita ambil benda tu macam alat muzik, tune in our mind, it will become something yang smoothly lah dalam our mind kan. So kita akan tenang lah as an introvert itself kan. So itulah kekuatan untuk diri sendiri. For me, untuk dapat kekuatan tu kena terima diri dulu, kena sayang diri. Bila kekuatan tu, formula kekuatan tu is about
control, ada kawalan diri. So bila kita kenal diri kita, kita faham diri kita sayang diri kita, so kita akan ada kawalan kat diri kita. So most of person, ramai orang dia hilang kawalan kat diri dia sebab dia tak kenal diri dia. Dia tak tahu diri dia tu macam mana. Dia tak tahu macam nak manage diri dia. So ya, of course sangat betul lah Cik Ros sayang untuk kekuatan diri sendiri. So probably saya sangat setuju lah dengan dia punya pandangan. So I think that's banyak kita share pasal introvert dengan social media. Social media. So kita kalau tak ada soalan kita wrap up kita punya live kita malam ni. Okay, saya nak pecah balik kata-kata Saadah tadi yang dia cakap kita kena faham, kita kena kenal, faham, and then baru kita boleh sayang diri kita sendiri. Yeah. So even dekat sama ada kita online platform social media ataupun di dunia nyata sendiri pun, di dunia sebenar pun, maksudnya macam kalau kita kenal, kita faham dan kita sayang diri kita, so barulah kita boleh terima diri kita, barulah kita boleh menjaga diri kita yang sebenar. Kan? Betul. So dia media sosial macam ni lah, kalau introvert dan social media, dia boleh jadi social media ni sebagai salah satu platform latihan sebelum kita berhadapan dengan manusia yang lebih ramai. So saranan lah macam you can use social media to practice yourself untuk berhadapan dengan manusia yang lebih ramai. Sebabnya social media ni dia macam level bawah sikit lah. Sebabnya kita tak direct jumpa orang kan. Macam tu. Sebabnya kita ada social barrier tu. Ya, kita ada social barrier tu through the media. So macam galakkan lah. Maksudnya bukanlah galakkan. So in order untuk kita atasi whatever barrier yang kita ada dengan manusia, kita boleh gunakan social media tu terlebih dahulu untuk practice lah, as a practice platform untuk atasi apa-apa barrier yang kita ada dengan dunia sebenar. Formula macam so boleh gunakan lah platform social media tu. Okay. Thank you Saadah for tonight. Banyak Saadah share malam ni. Buah fikiran dia sangat banyak dan sangat bermakna. Sangat berisi. So macam saya pun banyak belajar daripada Saadah malam ni. Thank you so much. Dan terima kasih siapa yang join kita malam ni di Instagram dan juga di Facebook. Terima kasih kepada geng-geng Introvert Asia, community Introvert Asia yang join kita malam ni. Okay. So tak ada kata-kata lah lagi ke? Okay. Okay, last kata-kata kan. Pertamanya pula. Tiga macam saya start balik. Okay, overall terima kasih join malam ni. Sama ada dekat Facebook atau Instagram. So bagi saya social media ni ialah salah satu ni lah. Maksudnya manfaatkanlah social media untuk salah satu alat untuk empower diri kita sebagai seorang introvert. And then be proud to be introvert dan yakinlah yang kita boleh buat sebagaimana orang extrovert boleh buat. It's about time, it's about process, it's about practice. So ambil langkah pertama tu, then start now. Macam tu. We are not loser at all. Okay, we are not loser at all. We are not We are the winner. We are the winner. Okay. And we are Okay. all. Ni. If introvert, if you don't be you, you will be a loser. Be you and you will be a winner. Okay, that's all for me. Thank you. Okay. Thank you everyone. Bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Bye. Thank you. Bye.